Terdiri 7/2 titik B membahagi tembereng garis yang menyambungkan titik A dan titik B berikut dengan nisbah yang diberi. Untuk A, titik A ialah 37 dan titik B ialah -7, 2. Titik B membahagikan titik A dengan B ni dengan nisbah 3/2. Bermaksud daripada A ke B ialah 3. Okay, kita boleh anggap macam ni lah. So, daripada A ke P ialah 3, P ke P ialah 2. Jadi 3 ni adalah M kita dan 2 ni ialah N kita. P koordinatnya kita anggap sebagai X, Y. Okay, apa formula bagi titik pembahagi? Okey, ni formula dia. NX1 tambah MX2 per M tambah N. NY1 tambah MY2 per M tambah N. Okey, jadi kita tengok gunakan color lain. N darab dengan X. So, 2 darab dengan 3 tambah M darab dengan X yang kedua. 3 darab dengan -7. Lepas tu bahagi dengan M tambah N. Maksudnya 3 tambah 2 jadi 5. Kemudian Y pula. Y 2 darab dengan 7. 3 darab dengan 2. Per dengan 5. Okey, ini nak cari titik B. Okey, 2 darab 3 ialah 6. 6 tambah dengan -21. Jadi -15. 14 dengan 6 jadi 20. Jawapannya -3, 4. Okey, itu untuk A. Untuk B. Okey, untuk yang B, dia tak bagi kita nisbah dalam bentuk sebagaimana yang ni. Yang A 3/2 terus. Yang dia bagi 2AP nisbah PB macam tu je dia bagi. Jadi kita kena tukar sikit dia punya bentuk. Macam cikgu ajar dalam kelas, kita yang dekat PB ni actually ada satu kat depan macam ni. 2 AP nisbah 1 PB, yang tu dia sebenarnya. Jadi yang huruf kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagilah. Lepas tu yang nombor kalikan hijau pula. Nombor bawa ke sebelah kanan pun akan jadi bahagi. Jadi macam mana rupa bentuk dia? Akan jadi AP per PB. Okey. 1 stay, 2 bawa ke sebelah jadi per 2. Maksudnya bila kita tulis dalam bentuk nisbah, AP nisbah PB macam ni adalah sama dengan, ataupun letak kat bawah pun boleh, 1/2. Maksudnya M kita ialah 1 dan N kita ialah 2. Jadi dekat sini boleh bayangkanlah P kita dekat mana kan? P kita dekat berhampiran dengan A sebab dia 1. Kemudian P ke B tu 2. 2 dekat sini. P kita X, Y. Okey. Lepas tu macam biasa dah. Macam biasa, mari kita letak warna merah. N darab dengan -4. 2 darab -4 tambah 1 darab dengan 2. 2 lah. Per 1 tambah 2 ialah 3. Titik P kita. Kemudian
2 darab dengan Y pula. 2 darab dengan negatif 1 tambah dengan 1 darab dengan Y dia ialah 5/3. Okey, apa jawapannya? Okey, negatif 6/3 dengan 3/3. Hasilnya, koordinat kita ialah negatif 2, 1. Okey. Seterusnya C. Soalan C. Titik A kita ialah 7, negatif 3. Manakala B ialah negatif 3, 2. Maka dekat sini kita boleh nampak A duduk sebelah kanan, B duduk sebelah kiri. Okay, nisbah yang diberi ialah 3 AP nisbah 2 PB. Oh, tinggal pula B dia. PB. Okey. Jadi, macam tadi juga, kita kumpulkan huruf duduk sebelah kiri, and then nombor kita hantar dia pergi sebelah kanan. Okey. Apa yang akan terjadi ialah AP per PB nisbah 2/3. Okey, dalam bentuk nisbah kita boleh tulis macam ni, AP nisbah PB. Ini per tu adalah nisbah jugalah ya. Dia setara ni, setara. Jadi 2 nisbah 3 macam tu kita boleh bertulis. Maksudnya kat sini kita nampak M kita ialah 2 dan N kita ialah 3. Daripada A ke P 2, P ke P 3. Maksudnya daripada A kita mulakan jarak 2, maksudnya nisbah 2 lah. P kita dekat sini, X, Y. Sini 2, jadi P ke B lebih panjang daripada A ke P sebab dia 3 macam tu. Jangan ingat bila 3 AP nisbah 2 PB, so AP tu lebih panjang. Salah jadi kena buat bentuk macam ni dulu, baru nampak lah. Okey, lepas tu kaedah seperti biasa. N ini bila dia songsang ni takut ada yang tersilap, jadi tulislah M dengan N. N kita ialah 3 darabkan dengan X kita, 3 darab dengan 7 tambah dengan M kita darab dengan X yang kedua, 2 darab negatif 3 per 5. Yang Y pun sama, 3 darab dengan negatif 3. 3 darab dengan negatif 3, M darab dengan 2. Tambah 2 darab dengan 2/5. So, ni kita punya P. Bila koordinat, jangan lupa ada bracket. Okey, kira 15/5, negatif 5/5. So, koordinat P kita ialah 3 dan negatif 1. 3, negatif 1. Okey. Soalan 2 titik R membahagi titik A dan titik B. Okey, dengan nisbah 2 nisbah 3. Bermaksud daripada A ke R nisbahnya ialah 2. Dekat sini 2. Daripada R ke B ialah 3. Okey, koordinat yang diberi ialah 2HH untuk A. R ialah P dengan T. Kemudian B ialah 2P, 3T. Dia nak kita ungkapkan P dalam sebutan T. Okay, oleh kerana kita ada 3 maklumat koordinat, iaitu koordinat A dan B, okay, dan titik R sebagai pembahagi maklumat dia kita ada. Jadi kita gunakan rumus titik pembahagi tadi untuk mendapatkan P dalam sebutan T. Okay. Titik pembahagi ialah R, maksudnya kita dah ada dia. Ini ibarat X dengan Y lah. Ada yang confuse bila guna P dengan T saja, dah tak ingat dah apa bendanya kan. Confuse. Ini X dia, ini Y dia. Okay. Lepas tu rumus dia per apa kan. Per apa confirm lah 2 tambah 3. M tambah N. Maksudnya 5.
Rumus dia ialah N. Ini M, ini N. Maksudnya ini M, ini N. N darab dengan X1. Maksudnya 3 darab dengan 2H. Tambah N darab dengan X2. 2 darab 2P. Kemudian cara yang sama, rumus yang sama guna kepada Y. N darab dengan H. Ialah maksudnya 3 darab H. 3H lah. Kemudian 2 darab dengan 3T. Okey. Boleh? Lepas tu, kita comparekan dia dengan ini dapat nilai X, ini dapat nilai Y untuk koordinat titik R. Okay, jadi, kembangkan 6H tambah 4P per 5 ialah P. Manakala 3H tambah 6T per 5 ialah T. Okay, lepas tu, permudahkanlah. Permudahkan terus. Sama dengan 5P tolak 4P. Ya, ini maksudnya Okay, jadi P kita ialah 6H. Manakala yang sebelah ialah 3H tambah 6T sama dengan 5T. Maksudnya darab. Maksudnya T sama dengan negatif 3H. So, sekarang dia nak P. P, kita dah ada P dekat sini. Yang dia tak nak ialah H. Maka kita kena jadikan H yang ni sebagai subjek. Jadi H sama dengan negatif 3 buat sebelah T per negatif 3. Ini ialah H. Jadi kita gantikan dia ke dalam H yang sebelah ni. P sama dengan 6 T per negatif 3. So, sama dengan negatif 2T. Inilah jawapan kita. Okay, untuk soalan 3. Suatu garis lurus melalui titik A dan B. Okay, koordinat diberi negatif 2, negatif 5 dan B 6, 7. Titik C membahagi tembereng garis AB dalam nisbah 3, nisbah 1. Maksudnya, titik C ni membahagi AB daripada A ke C ialah 3 dan C ke B ialah 1. Ini dia punya nisbah kan dia dah bagi. Maksudnya yang permulaan dia daripada A lah. Ini sebagai M. Daripada C sambung ke B ialah N. Ini ialah C. Manakala B, koordinat D membahagi AB dalam nisbah 1, nisbah 1. Okay, ini D. Maksudnya 1, 1 bermaksud sama panjang, sama jarak. Jadi bila sama jarak tu dia merupakan titik tengah. Ini titik tengah. Yang ini pembahagi bernisbah, tak sama panjang lah. Okay, jadi untuk yang A, sebagaimana soalan 1 dan 2 kita dah buat tadi, rumusnya menggunakan rumus koordinat pembahagi. Manakala koordinat D ni dia menggunakan rumus titik tengah. Rumus titik tengah lagi senang. Okay, maksudnya X1 tambah dengan X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Dah dapat titik tengah. Okay. Untuk koordinat C, soalan yang A, nak cari macam tadi juga. Kita buatlah butterfly kita. N. 1 tak payah tulis pun tak apalah sebab 1 darab negatif 2, negatif 2 lah. Tambah dengan 3 darab 6. 3 tambah 1. Kemudian untuk Y pula.
3 darab dengan 7 per 4. Ni koordinat titik C. Okey, buat koordinat besar. Jawapan dia. Okey. 16 per 4, 16 per 4. Maksudnya, koordinat titik C kita ialah 4, 4. Untuk titik tengah tadi, B, soalan B. Soalan A, soalan B. Titik tengah. Lagi senang, kita tambahkan saja X dengan X. Negatif 2 tambah dengan 6 per 2. Manakala Y, negatif 5 tambah dengan 7 per 2. Sama dengan 4 per 2 ialah 2. 2 2 per 2 ialah 1. Okay. Soalan 1 dan 2 kita cari koordinat. Kita gunakan rumus koordinat titik pembahagi. Manakala soalan 3 tadi ada cari titik tengah. Dan sekarang soalan nombor 4. Titik P membahagi tembereng garis yang menyambungkan titik A dan B dengan nisbah AP nisbah PB. Cari nisbah AP nisbah PB dan nilai K bagi setiap yang berikut. Apa yang dia nak ialah kita cari M dan N. Cari nisbahnya. Sekarang ni titik P adalah titik pembahagi. Okey. Okay, dekat sini A dia akan jadi sebelah kanan daripada B. Kalau kita tengok pada bentuk koordinat dia lah. Kemudian P dia tu daripada A ke P kita akan gunakan M sebagai nisbah dia, P ke B, N sebagai nisbahnya. Jadi dekat B ni lengkap X dengan Y dia, P juga lengkap X dengan Y. Manakala A ada nilai X saja, Y kita tak lengkap, ada K. Jadi bermaksud untuk dapatkan nilai M dengan N ni, kita kenalah gunakan nilai X. Sebab dekat Y tu tak ada nilai lagi lah. K tu masih tanda tanya. Masih belum ada nilai. Jadi gunakan rumus titik pembahagi iaitu NX1 tambah MX2 per M tambah N. Gunakan nilai X sebab nilai X yang ada nilai. N darab 1 ialah N tambah M darab dengan negatif 5. Maksudnya tolak 5 lah. Tolak 5M per M tambah N. Sama dengan nilai X ni. Negatif 1. Jadi keseluruhan ni kita bawa ke sebelah. N tolak 5M sama dengan negatif M tolak N. Okey. Macam cikgu dah tunjuk dalam kelas, kumpulkan M satu tempat sebelah kiri, let's say, dan N sebelah kanan. Jadi kita akan dapat negatif 4M sama dengan negatif 2N. Okey, lepas tu bila dah jadi macam ni, kumpulkan huruf sebelah kiri dan nombor sebelah kanan. Huruf kita hantar sebelah kiri, nombor kita hantar sebelah kanan. Jadi M per N sama dengan negatif 2 per negatif 4. Permudahkan jadi 1 per 2. Maka M kita ialah 1. N kita ialah 2. Tengok balik soalan nak apa? Soalan nak nisbah AP, nisbah PB.
AP tu M lah, PB tu N lah, kan? Jadi dekat sini kita tulis jawapan kita sebagai AP nisbah PB adalah sama dengan 1 nisbah 2. Inilah jawapan kita. Okay. Seterusnya, kita cari nilai K. Kita dah dapat M dan dah dapat N. M kita tadi ialah 1 dan N kita ialah 2. Bolehlah kita gunakan untuk nilai Y. Macam mana? Rumus dia tetap juga. Ini cikgu guna warna hitam pula lah. N darab dengan K ialah 2K tambah M darab dengan 10. Maksudnya 1 darab 10, 10. Per dengan 2 tambah 1 jadi 3 sama dengan Y kita ialah 2. Okey. Nak dapatkan K senang je. 2K sama dengan 6 tolak 10 ialah negatif 4. K kita sama dengan negatif 4 bahagi 2. Negatif 2. Okey, clear semua? Untuk soalan B diberi B kita yang ada, boleh ubah K ada unknown. Jadi A kita 1, 2, B kita K 6. Titik P sebagai pembahagi dengan nisbah M, nisbah N. Koordinatnya ialah 3, 4. Jadi K ialah nilai X. Jadi tak boleh guna nilai X sebab X kita ada tanda tanya. Jadi kita gunakan nilai Y. Nilai Y, nilai Y, nilai Y. Jadi N darab dengan Y yang pertama ialah 2N. Tambah M darab dengan Y yang kedua ialah 6M. Per M tambah N lah. Tak tahu lagi M apa, N apa. Sama dengan titik pembahagi nilainya 4. Jadi keseluruhan ni akan dibawa ke sebelah darab 2N tambah 6M sama dengan 4M tambah 4N. Kumpulkan M di sebelah kiri. Kumpulkan N sebelah kanan. Jadi 6M tolak 4M, 2M. 4N tolak 2N, 2N. Okey. Selepas itu, ni nak bahagi terus pun dah boleh nampak dah sebenarnya. Tapi tak apa, cikgu slow-slow buat. Kita kumpulkan huruf di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan. Jadi M per N sama dengan 2 per 2. Permudahkan 1 dengan 1. Maka kita dah nampak dekat sini. M ialah A, P nisbah N ialah P ke B, 1 nisbah 1. Okay, bila 1 nisbah 1 tu maksudnya dia titik tengah. Bila titik tengah, nak cari nilai K dah senang sangat. Jadi, just tambahkan X1 tambah dengan X2 bahagi 2. 1 tambah K bahagi 2 nilainya ialah 3. Titik tengah dia. Jadi K kita sama dengan 6 tolak 1. Jawapannya 5. Okey. Clear? Seterusnya soalan C. Sebelum kita jawab memang lebih mudah kita lakarkan garis tersebut lah. Senang kita nak letak M dengan N kita, nanti kita nak buat darab yang bersilang tu kan.
Jadi dekat sini kita boleh nampak Y3, Y4, Y8. Jadi kita dah tahu kedudukan siapa paling tinggi, mestilah B. Kemudian X pula, B dia X dia 2, P dia 6. Maksudnya B paling kiri. Oleh kerana K adalah X, jadi kita tak boleh guna nilai X. Kena guna nilai Y. Kalakan Y, Y, Y. Jadi N darab 3 ialah 3N. Tambah M darab 8. 8M per M tambah N sama dengan 4. Yang ni. So, yang ni bawa ke sebelah. Jadi darab 3N tambah 8M sama dengan 4M tambah 4N. Jangan 4M tambah N ya. Kita kena darabkan 2 sekali. Jadi ingat dah berapa kali dah buat tadi kan? Dah darab, lepas tu kumpulkan sebutan yang sama. M sebelah kiri, N sebelah kanan. So 8M tolak 4M jadi 4M. 4N tolak 3N dapat N. Lepas kita dah tolak, dah kumpulkan M dengan N, second step kita huruf letak sebelah kiri, nombor letak sebelah kanan. Masalahnya sebelah kanan ni tak ada nombor. Bila tak ada nombor, tak boleh kata dia kosong. Kalau kosong bermaksud N pun tak wujud. Jadi N ni sebenarnya ada 1 N. Jadi kita akan dapat M per N sama dengan 1/4. Maka bila kita nak tulis AP kita nisbah dengan PB. AP kita ialah M, PB kita ialah N. Okay. 1/4 hasil kita dapat. Kemudian nak dapatkan nilai K, kita gunakan nisbah yang telah diperolehi, iaitu M kita ialah 1 dan N kita ialah 4. Gunakan cara silang yang sama. 4 darab dengan K ialah 4K tambah 1 darab dengan 2 dapat 2 per 4 tambah 1 ialah 5 sama dengan X kita ialah 6. So, darabkan 4K sama dengan 28. Maka K kita ialah 7. Okay, logik tak? 7, yang ni 6. So, betul lah. Okay. Seterusnya, soalan D. Tengok kita punya K kita ialah Y. Maka kita kena gunakan nilai X. Tak boleh guna Y. X. Gunakan mos macam tadi. N akan darab dengan negatif 3. Jadi, negatif 3N tambah M darab dengan 2M per M tambah N sama dengan negatif 1. Yang ni. Okay. Kemudian negatif 3N tambah 2M sama dengan negatif 1 darab M ialah negatif M. Negatif 1 darab dengan M tolak N. Lepas tu buat apa? Kumpulkan huruf M dan huruf N di tempat mereka. M sebelah kiri, N sebelah kanan. Jadi 2M tambah M. Jadi 3M sama dengan
negatif N tambah 3N. Jadi 2N. Bila dah dapat satu sebutan sebelah kiri kanan, nombor sebelah kanan dan huruf sebelah kiri. Nombor duduk sebelah kanan. Maka terhasil M per N sama dengan 2 per 3. Bila kita nak tulis jawapan dalam bentuk nisbah, AP nisbah PB ialah 2 nisbah 3. Dan dekat graf kita ni tadi, lakaran kita ni tadi, letakkan nilai dia. M kita ialah 2, N kita ialah 3. Nak cari nilai K, 3 darab dengan negatif 2 akan jadi 3 darab negatif 2 negatif 6 tambah 2 darab dengan 8 16 bahagi dengan 3 tambah dengan 2 ialah 5 per dengan K. So, K kita ialah 10 bahagi 5, 2. Okay, senang kan? Sampai sini saja dulu. Okay, boleh tengok buat rujukan.